Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Pada kelas kali ini, teacher akan buat penerangan mengenai pelarasan penyatah kewangan. Tapi ini cuma bahagian satu terlebih dahulu. Dalam bahagian satu ni, teacher akan menerangkan macam mana kita mau buat pelarasan untuk inventory akhir. Okey, sebelum kita teruskan kepada bab ini, mostly dalam soalan SPM, pelarasan terlibat sebanyak 70% daripada soalan. Bermaksud dari soalan 2 hingga soalan yang terakhir, akan kamu jumpa soalan-soalan pelarasan. So, pelarasan ni sangat penting untuk setiap para pelajar. Macam mana kita mau menguasai pelarasan, teacher? Untuk menguasai pelarasan, pelajar perlu kuasai klasifikasi asas terlebih dahulu. Apa klasifikasi asas yang kamu perlu kuasai? Yang pertama ialah belanja. Dalam belanja, kamu perlu tahu akaun apa yang terlibat. Okey, contoh gaji, insurans, susut nilai. Itu di kategori belanja. Manakala akaun hasil juga, kamu perlu tahu akaun apa yang terlibat, iaitu komisen dengan diskaun diterima. Begitu juga dengan aset. Aset terbahagi kepada dua, aset semasa dengan aset bukan semasa. Pelajar perlu tahu aset semasa dengan aset bukan semasa. Seterusnya, liability. Liability juga ada dua kategori, iaitu liability bukan semasa dengan liability semasa. Begitu juga dengan equity pemilik. Equity pemilik, dia ada untung rugi, rugi bersih, dia ada modal tambahan dan ada ambilan. Semua ni, 5 klasifikasi asas ni, teacher ada selitkan di dalam nota yang fail warna hitam prinsip akaun. Tinggal kamu rujuk dan baca. Okey, kalau kamu kuasai 5 jenis akaun ni, insya-Allah kamu boleh dapat buat pelarasan. Okey, bukan itu sahaja. Pelajar perlu tahu konsep debit dan kredit. Okey, dalam imbangan duga, dia akan bagi kita senarai akaun dengan debit dan kredit. Bila dia kata debit dan kredit, automatik pelajar kena ingat ba. Debit is ba. Ba, apa itu ba? Belanja dengan aset. Aset tu ada apa? Aset bukan semasa dengan aset semasa. So, pelajar perlu tahu dalam imbangan duga ialah debit. Okey, debit ialah belanja. Maksudnya, dia terlibat belanja dengan aset. So, kena kenal pasti mana satu belanja, mana satu aset. Okey, bila di sebelah kredit, kamu kena ingat HEL, bukan HEL Husaini, tapi hasil, equity pemilik dan liability. Pelajar perlu tahu, kena asingkan siap-siap di imbangan duga. Hasil yang mana, equity yang mana, liability yang mana. Okey? Kamu perlu kuasai konsep tersebut. Okey, selepas kamu kuasai klasifikasi dan konsep, pelajar perlu tahu catatan kontra. Catatan kontra pelajar iaitu akaun yang mengurangkan nilai induk. Contoh ya, belanja 10,000, belian 10,000 dan mempunyai pulangan belian sebanyak 1,000. So, 10,000 tolak 1,000 akan dapat balance 9,000. So, maksudnya akaun tersebut dia akan mengurangkan akaun induk. Okey, banyak pelajar yang keliru bila dalam imbangan duga dia cuma mention pulangan sahaja. Kamu kena tahu pulangan belian sebelah debit atau kredit dan pulangan jualan debit atau kredit. Okey? So, dalam nota ni, kamu boleh buat rujukan debit di sebelah pulangan jualan di mana, pulangan belian di mana. Okey, next. Dalam bab ini, dalam pelarasan ni, teacher akan bagi penerangan 5 pelarasan. Yang pertama, yang teacher sebut tadi, inventory akhir. Yang kedua, akaun belum bayar, akaun belum terima. Yang ketiga, prabayar, belum terperoleh. Yang keempat, susut nilai. Contoh, susut nilai kenderaan, alatan pejabat,
premis. Dan yang kelima, peruntukan hutang ragu. Okey, so kali ini teacher akan kepada inventory akhir. Okey, inventory akhir ni, kamu dalam soalan akan jumpa nilai yang direct. Maksudnya dalam soalan dia direct bagi kita inventory akhir sekian, sekian, sekian. Dan selalunya terdapat di maklumat tambahan. Tapi dalam maklumat tambahan, dia akan bagi kita dua nilai, iaitu nilai yang tinggi ataupun maksudnya nilai harga pasaran dengan nilai harga kos. So, pelajar kena ambil nilai yang paling rendah. Memang jangan tanya, teacher kenapa mesti ambil yang paling rendah? Memang dari azali lagi, inventory akhir kena ambil nilai yang paling rendah. Dan inventory akhir dia terlibat dengan dua akaun, iaitu akaun perdagangan untung rugi dengan penyata kedudukan kewangan. Okey? Okey, ini ialah contoh soalan. Contoh soalan dia kata, inventory akhir pada 31 Disember pada harga kos RM9,000 dan pasaran RM10,000. Okey, teacher ada bagi tahu tadi kan, ambil nilai yang paling rendah. So, kita ambil nilai yang paling rendah, RM9,000. So, letaklah di dalam kita punya aur RM9,000 dan kita punya PKK RM9,000. Okey, boleh faham? Bila dia kata pada harga kos RM10,000, harga pasaran pada harga kos RM11,000, harga pasaran ialah RM10,000. So, kamu kena ambil yang RM10,000, bukan ambil yang RM11,000. Kena bandingkan. Okey? Boleh faham? Okey, contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Inventory akhir pada 31 Disember 2019. Dia ada dua jenis barang. Lepas tu, dia bagi harga kos dengan harga pasaran. Okey. Contoh. Okey, dia kata, barang A pada harga kos RM1,000, harga pasaran RM1,500. Teacher kata tadi, bandingkan yang tinggi dan yang rendah. So, yang rendah ialah harga kos RM1,000. Manakala barangan B pada harga kos RM2,800, harga pasaran RM2,000. So, harga yang rendah ialah harga pasaran RM2,000. So, RM1,000 tambah RM2,000. So, nilai inventory akhir kita ialah RM3,000. Begitu ya, para pelajar kena buat perbandingan antara barang A dengan barang B. Maksudnya, bukan kena total up semua. Maksudnya, barang A berapa, barang B berapa. Bukan kena total up. RM1,000 tambah RM1,500, kamu akan dapat RM2,500. Manakala RM2,800 tambah RM2,000, kamu akan dapat RM4,800. Bukan macam begitu. Para pelajar kena bandingkan, pilih dulu RM1,000 dengan RM1,500. Pilih yang terendah, RM1,000. Dengan barang B, RM2,800 dengan RM2,000. Pilih yang terendah. So, total up dua-dua ialah RM3,000. Okey, boleh faham? Untuk inventory akhir ni, dia sangat senang. Pelajar cuma perlu tahu dia punya step memilih yang paling rendah antara produk tersebut. Itu sahaja. Okey? Okey, itu sahaja untuk video untuk kelas pada kali ini. Teacher harap kamu dapat memahami penjelasan yang teacher berikan kepada para pelajar. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.